Bali terdapat banyak legenda dan pelbagai pendapat yang beredar. Ada yang tidak menyukainya, tetapi yang lain sangat mengaguminya. Hari ini saya akan pergi ke pulau dan akan mengetahui bagaimana kehidupan kanak-kanak di sana. Pendapat Bali, anda nak balik rumah atau rasa baik di Bali? Jadi di Bali saya lebih suka suasana di sini berbanding tempat lain yang kami pernah pergi. Sudah tentu kanak-kanak merindui salji. Anak perempuan saya tidak pernah melihat salji. Saya akan bertanya kepada kanak-kanak dan ibu bapa mereka, apa yang mereka fikirkan. Kelebihan hidup di pulau ini, tiada uniform, tiada kerja rumah, tiada penilaian. Ini memang sangat hebat. Biarkan sahaja kanak-kanak itu bermain di dalam hutan. Mereka segera mencari sesuatu di sana, ribuan aktiviti yang menarik, tetapi kadang-kadang berlaku juga kejadian. Kita ambil busur dan tembak ke arah sasaran. Kita cari batang. Zaman kanak-kanak yang normal, mereka terkejut sekali apabila monyet menyerang kami. Mereka telah merampas air kami, kawan-kawan merampas selipar, kanak-kanak kot. Hari ini saya akan bertanya, mengapa semua orang begitu ingin melahirkan di Bali? Walaupun dalam keadaan yang agak liar, kami datang ke Bali untuk melahirkan anak. Itu adalah kelahiran yang terbaik. Saya syorkan kepada semua. Rashid Tabal. Jadi saya akan cuba memahami mengapa pada zaman kita ini orang berusaha untuk membawa anak-anak jauh dari negara asal mereka dan orang-orang seolah-olah tidak peduli tentang perang, kan? Di sini hampir tidak ada yang bercakap tentang topik ini. Di sini semuanya tentang saat ini dan kegembiraan. Mungkin dalam cerita ini akan ada banyak perkara yang sangat menarik lagi. Jadi ikutlah saya di Instagram dan YouTube dan mari kita pergi lebih banyak. Ini sedang berjalan di Bandar Ubud. Ia terletak hampir di dalam hutan. Semua di sekeliling dipenuhi dengan rumput, pokok-pokok dan lumut. Di jalan selepas hujan, ada lopak. Untuk sampai ke rumah, kita perlu melalui koridor hijau ini. Di sini tinggal Anastasia. Dia dan suaminya mempunyai 4 orang anak dan yang keempat dilahirkan di sini di Bali beberapa hari yang lalu. Kami telah mengembara ke lebih dari 20 negara. Kami telah berada di Amerika, di Eropah. Kami hampir sudah menjelajahi seluruh Asia. Ini adalah kali pertama kami di Bali dan kami terus datang ke sini untuk jangka masa yang lama. Jadi boleh dikatakan bahawa anda telah melihat semuanya dan berhenti di Bali atau belum jelas? Jadi buat masa ini Bali tidak membenarkan kami pergi. Setiap hari tempat ini semakin terasa seperti rumah dan dari sini tidak mau pergi. Dan walaupun anak-anak sebulan yang lalu mereka berkata kami mahu ke Rusia, kami merindui kawan-kawan, nenek. Jadi saya baru saja bertanya kepada mereka baru-baru ini. Mereka berkata tidak, kami tidak mau. Tak mau, betul ke? 8 tahun, Kantiman says. Belum ada Ubud. Ia menarik secara tenaga. Maksudnya, kemana sahaja saya pergi, kami telah menjelajah hampir seluruh pulau, tinggal di merata tempat, di kawasan yang berbeza. Tetapi kemana sahaja kami pergi, kami tetap tertarik kembali ke Ubud. Kenapa? Mungkin kerana di sini ada rasa spirituality ini. Saya rasa di sini ada lebih ramai expat, orang yang datang ke sini, tinggal secara tetap. Saya mempunyai banyak kenalan yang tinggal di sini. 3-4 tahun yang biasanya datang selama 3 bulan dan kemudian tinggal di sini seumur hidup. Di Bali, kanak-kanak tidak bosan. Dan untuk berseronok di villa, ada kolam renang dan yang paling penting loteng. Rumah ini besar. Ada juga bilik untuk kerja mama. Ya, dengan 4 anak, dia masih sempat mengikat rambut gadis-gadis itu dan membuat dreadlocks. Mereka menyewa rumah secara bulanan. Rubel mereka adalah 14 juta. Maksudnya, ini adalah harga yang sangat murah untuk masa sekarang. Sekarang harga seperti itu memang tidak akan kamu temui. Harga hanya melambung 3-4 kali ganda. Kami mengadakan perkahwinan di Bali 12 tahun yang lalu dan Bali benar-benar menyentuh jiwa kami. Dan dengan cara yang benar-benar ajaib seperti yang berlaku di sini, kami tiba di sini setelah 6 atau 7 tahun. Ini, dia juga membesarkan anak perempuannya di sini. Dan anak itu membesar selama 7 tahun di Bali. Ya, bagaimana kita boleh membandingkan zaman kanak-kanak Bali melihat kepada anak kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan bagaimana kami membesar di negara kami. Pertama sekali cuaca panas. Sepanjang tahun panas. Dan ini mengurangkan banyak perkara seperti pakaian, stocking, dan segala yang lain. Kedua, ini adalah kebebasan dan juga perkembangan anak itu. Ini adalah peluang untuk sentiasa lihat gambar-gambar baru yang ceria dan semuanya mudah diakses.
Dan Bali itu adalah pulau yang sangat pelbagai dan beraneka, di mana setiap lokasi adalah unik oleh itu. Tidak pernah merasa bosan. Tetapi di sini juga terdapat cabaran dalam hal ini, anak itu jadi jemu dan untuk mengejutkan. Anak-anak ini kita perlu menunjukkan lebih banyak usaha. Jadi jika kita bercakap secara subjektif, siapa yang lebih bahagia? Anda pada usia 7 tahun atau sekarang? Anak perempuan Anda? Saya rasa ini adalah konsep yang sangat relatif. Bahagia kerana semasa zaman kanak-kanak kami menikmati kebahagiaan dari perkara-perkara kecil. Di sini hanya ada kebahagiaan ini. Di sini mereka sudah jemu. Jika kita pergi ke inti soalan, jika kedua-dua anak itu bahagia, adakah terdapat perbezaan? Anak-anak berasa baik di mana-mana. Anak-anak berasa baik di mana-mana, di mana ibu bapa mereka berasa baik. Natalia dan Marik menyewa rumah tepat di tepi sawah. Anak-anak sini. Anak-anak Anda sini, Jika dibandingkan zaman kanak-kanak, tahun 80-an, 90-an. itu sahaja. Sebenarnya. Jadi saya ada perbandingan, saya dibesarkan di kampung. Jadi di sini ada kebebasan. Mereka berlari tanpa pampers, ya macam tak perlu pakai banyak pakaian. Baju keseluruhan. Orang Bali sangat, ini adalah momen yang paling penting. Kenapa kita di sini? Orang Bali sangat menyayangi kanak-kanak. Sederhana, mereka menghargai dan menyayangi anak-anak sehingga sudah berbaloi untuk datang ke sini. Dan di sini ia adalah masa yang pertama saat Anda melahirkan atau merancang. Anda berusaha bawa anaknya pulang rumah untuk tunjukkan lebih dari musim panas. Setiap 4 bulan kami biasanya melawat Eropah, Belarus, Rusia. Apa pendapat Anda tentang Belarus selepas 7 tahun hidup di Bali? Apa pendapat anak itu? Anak itu yang betul-betul amat seronok sekali dan gembira. Di tempat ini tiada perubahan musim sama sekali, tidak seperti di tempat lain. Di sini sentiasa musim panas. Di sini sentiasa ada pemandangan yang cerah, bat dan cantik. Sudah tentu anak itu merindui salji. Anak perempuan saya tidak pernah melihat salji. Saya keluar berjalan-jalan tanpa kasut di resort. Sebenarnya di Bali, kita perlu lupakan apa itu trotoar. Dan inilah sebabnya kita terpaksa berjalan kerana di sebelah sini, motosikal dan kereta melintas dengan laju. Berkeliling di Bali itu, seperti mengingat kembali kenangan zaman kanak-kanak tentang kampung. Sebenarnya mereka tidak akan pakai kasut sama sekali. Maksudnya sebenarnya Мне папа все заносят ковры. Apa pendapat anda, Bali? Adakah anda mahu pulang atau di Bali lebih baik? No. Di Bali, saya rasa saya lebih suka berbanding mana-mana tempat yang kami pergi. Apa yang menjadi hiburan bagi pendatang dan anak-anak mereka? Untuk penduduk tempatan kehidupan sehari-hari. Dengan gaji rendah, jalan-jalan kotor dan rumah-rumah daif sebagai tempat tinggal, daripada pergi ke sekolah, kanak-kanak berjalan di pantai dan menjual cenderamata kepada pelancong, mereka boleh memperoleh lebih banyak daripada ibu bapa mereka. How much is one bracelet? I have 30,000, 50,000, 20,000. Anak-anak Anastasia belajar di sekolah secara dalam talian dan pergi ke camp. Di sana mereka membuka camp dan jadi ada 3 kali sehari. Mereka mempunyai pelbagai aktiviti. Di sana contohnya ada kelas vokal bahasa Inggris. Suatu yang lain, 3 kali? mungkin 3 kali sehari. Setiap 3 kali sehari mereka diberi makan dan bermain dengan mereka di sana. Maksudnya mereka telah mencari kawan-kawan yang umur dengan anak-anak mereka. Kawan-kawan. Dan seolah-olah sangat Perlu hantar mereka ke sana setengah hari. dari 10 pagi hingga 6 petang. Sempurna. Kanak-kanak sibuk sepanjang hari. Dan anak perempuan Ana pergi ke sekolah di Bali dan benar-benar menikmati tiada tekanan dalam pembelajaran. Baguslah mereka tidak ada. Seolah-olah sistem pembelajaran ini begitu. Di sekolah biasa, banyak aktiviti. Semua itu anak suka. Maksudnya tiada uniform, tiada kerja rumah, tiada penilaian. Maksudnya kamu datang, dapat ilmu dengan santai. Mereka ada kecerdasan emosi, ada juga literasi kewangan, selain subjek utama. Ini memang sangat hebat. Tapi pada masa yang sama, saya perhatikan bahawa anak itu sedikit menjadi bodoh. Dan vibe Bali ini, maksudnya saya sudah bergurau bahawa ia akan bermula dengan kiamat. Dia akan terperangkap di kedai dengan makanan dan mati kebuluran kerana tidak dapat membuka chip. Maksudnya ia sangat santai. Sekolah swasta di Bali boleh mencecah harga $800-900 sebulan? Secara keseluruhannya, umumnya kanak-kanak di Bali
Kanak-kanak di Rusia sangat berbeza, Bahkan kanak-kanak sama. bahkan kanak-kanak yang sama. Kerana di Bali mereka lebih ekspresif. Anak-anak di sini lebih bebas dan pendekatan serta para pengajarnya secara keseluruhannya dalam organisasi proses pembelajaran adalah sangat berbeza. Anak-anak yang bebas dan sudah dipenuhi dengan banyak emosi dan pengalaman. Jumlah peristiwa menarik dalam hidup mereka yang mereka alami jauh lebih tinggi. Jadi tahap untuk mengejutkan, menggembirakan, dan melibatkan mereka jauh lebih sukar. Di jalan, monyet dan ulat merayap di telinga. Apa gunanya mereka dengan buku mewarna ini? Ada juga tempat untuk pergi lawatan. Sentiasa ada keluar, entah ke mana. Kami pergi ke Pawagam, ke beberapa perjalanan. Minggu lepas, budak-budak perempuan pergi untuk persembahan di Surabaya di pulau lain. Ini adalah satu pengembaraan besar bagi mereka. Ceritakan tentang sekolah, siapa kamu bergaul di sana? Saya bergaul dengan Yose dan para guru di sekolah. Yose, siapa dia? Ini saya Dia bercakap dalam bahasa apa? dalam bahasa Inggris tetapi dia di Jepun. Dia dari Jepun. Bagaimana kamu berkawan? Faham. Saling memahami dengan baik. Ya, kamu lakukan. Ada bola sepak, saya tidak tahu. Kami bermain. Untuk apa? Kami bermain panahan. Kami ambil busur, tembak pada sasaran. Kami buat, difahamkan. Di mana-mana. Dalam hutan. Tidak, kami hanya mencari batang kayu dan meminta guru untuk membuatkan busur. Selanjutnya kami ambil anak panah yang tajam dan ikatkan tali pada batang kayu. Zaman kanak-kanak yang normal, kami semua berbaris apabila tinggal 1 minit lagi untuk bermain. Sehingga semua orang tiba. Kami hanya berbaris dan guru kami diri di depan dan kami cakap di sana. Dia bulat. Kamu di dalamnya batang kayu. Kon cawan. Ya, saya cawan. Dan dia memukul dan berkata seperti kelas tu I air hila. Dan kami berkata I. Guna itu macam mana? Ciku. Guru. Dalam bahasa Indonesia, Di Bali ada banyak kanak-kanak tempatan dan kanak-kanak dari pelbagai negara. Pada umumnya, kanak-kanak migran dari CIS mencari kawan di kalangan rakan sebaya yang berbahasa Rusia. Jadi, siapa kawan kamu di sini? Saya ada seorang kawan perempuan, seorang kawan lelaki. Tapi tidak lama lagi saya akan berkenalan dengan seseorang. Anak perempuan, Ana berkawan dengan kanak-kanak ahli jiran. Rumah yang saya ceritakan itu, ia terletak di antara Ubud dan Sanur dalam sebuah kampung Bali yang sebenar. Dan semua jiran itu adalah kanak-kanak Bali dan sebenarnya zaman kanak-kanaknya berlalu dikelilingi oleh kanak-kanak Bali yang cantik, tersenyum, bahagia dan ceria. Semua merasa minat. Semua orang merasa tertarik apa yang mereka lakukan di kampung itu. Macam di kampung kita. Ayam. Safety apa? Semua kegembiraan kecil ketika kamu hanya bermain dengan batu. Kamu sudah merasa bahagia. Ini kanak-kanak Bali. Mereka bahagia. Hanya kerana mereka ada. Nah, walaupun ramai pendatang tinggal di sini selama bertahun-tahun, hampir tiada siapa yang belajar bahasa Indonesia. Tapi anak-anak anda belajar bahasa Indonesia. Memang tidak ada disiplin ketat dalam belajar bahasa Indonesia. Tetapi, oleh kerana biasa ada komunikasi dengan orang Indonesia, ada beberapa asas-asas, semua orang ada. Jadi kebanyakan ada pengasuh Indonesia, jadi kanak-kanak. Biasanya menguasai kemahiran. Jadi adakah anda sangat mendesak anak-anak untuk mereka tahu bahasa Inggeris? Bagi mereka, ini adalah sesuatu yang sangat semula jadi bahasa Inggeris dan itu sangat selaras dengan kehidupan mereka. Di Bali, perlu pakai helmet, bukan hanya ketika menunggang skuter, kerana pada bila-bila masa, kelapa boleh jatuh di kepala. Sekurang-kurangnya, saya selalu merasakan begitu. Secara umum, kelapa adalah minuman yang paling mudah didapati di sini. Saya terkejut. Kelapa kering utama kami yang dijual di pasar raya, itu memang tidak bagus, kawan-kawan. Sebenarnya kelapa yang sebenar ia sangat besar. Dan dalamnya ada sekitar 1 liter cecair. Kalau beli kelapa dari kami, dan pecahkan, di dalamnya akan ada sekitar 50 gram cecair. Di sini, memang boleh minum sampai puas. Seolah-olah air kelapa lebih baik menghilangkan dahaga. Di pantai air kelapa lebih sedap diminum berbanding yang lain. Jadi ada rasa kelapa. Saya dengar sebenarnya orang-orang jadi ketagih dengan kelapa. Dulu, saya tidak faham mengapa. Ya, dalam perjalanan saya ke Bali, saya merakam banyak perkara menarik, tetapi sayangnya tidak semuanya dimasukkan ke dalam episod. Jadi ikutlah Instagram saya, di situ yang paling menarik saya akan simpan dalam cerita terkini.
bayi ini yang tinggal bersama kita di planet ini hanya beberapa hari. Di masa depan dia akan berbangga. Semua orang akan diberitahu bahawa tanah airnya adalah Bali. Dia ingin dilahirkan begitu. Dia sendiri mungkin telah meminta ya, tapi saya jujur katakan ini adalah kelahiran yang terbaik. Sebenarnya ini adalah kelahiran yang terbaik. Dan saya sangat mengesyorkan untuk melahirkan di Bali kerana ia jauh lebih hebat berbanding di Rusia. Pertama sekali saya mempunyai doula. Kedua, saya mempunyai klinik. Dari segi kos, ia tidak lebih mahal sedikit pun berbanding di Rusia. Contohnya melahirkan di klinik berbayar. Jadi, garanya adalah 10.000 rubel. Berjaya. Perilaku Dr. Anastasia sangat memuaskan. Di Rusia, tapi ada juga hospital percuma di sana tentu saja. Tapi di sana akan ada hubungan dengan kamu macam mana. Jadi, ya. Di sini hubungan itu. Dan di sini mereka melayan kamu seperti bunga. Sangat seolah-olah kamu sangat lembut. Mereka mempunyai budaya kelahiran yang berbeza. Pada dasarnya di Bali, mereka sangat baik terhadap wanita hamil. Apa yang kamu lakukan di sana? Di sini mereka melayan kamu dengan sangat lembut dan mesra. Jadi saya sangat suka dengan layanan itu. Ramai orang asing datang ke Bali khusus untuk melahirkan. Kewarganegaraan tidak diberikan untuk itu, tetapi alam katanya membantu. Natalia dan Marik tiba di Bali 8 tahun yang lalu untuk melahirkan. Kami datang ke Bali dengan tujuan untuk melahirkan anak yang sangat dinantikan dan sangat diharapkan. Di sini ada pusat kelahiran semula jadi yang sangat hebat dan terkenal di seluruh dunia. Kelahiran Lotus. Pusat ini dipanggil Bumi Sehat. Dan ada seorang bidan. Dia diakui sebagai wanita tahun ini. Saya tidak ingat tahun berapa. Tapi dia adalah seorang wanita yang sangat hebat, bidan hebat. Robin Lim. Dan sebenarnya kami pergi untuk melahirkan Kirill, karena dia... Anak kedua bagaimana mereka melahirkan di sana? Ya, tapi dia menang di sana. Sejenis hibah, anugerah wanita tahun ini, dan dana telah disediakan. Dia telah membina pusat yang sangat hebat dan modern. Sebab sebelum ini, ia hanyalah bangunan Bali biasa, semuanya. Gelap, bilik-bilik kecil ini, seperti bangunan Bali biasa. Dan sekarang, ini sudah ada lebih banyak bilik dan semuanya lebih modern. Dan sebenarnya langit dan bumi sudah tentu. Di sini pun tidak wajib. Insurance, maksudnya kamu hanya datang ke klinik, bayar untuk bilik dan itu saja kamu melahirkan. Dan anak tidak akan mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Tidak, dalam sijil kelahirannya akan tertera Pulau Bali. Ya, akan tertera Pulau Bali. Ya, dilahirkan. Dari segi penyesuaian selepas kelahiran, sudah 2 minggu, saya rasa dia sudah sangat pintar. Kerana dia mendapat udara segar. Burung-burung. Ya, sekarang akan ada bunyi laut. Nah, dan dia sangat baik. Di Bali mereka melakukan apa yang disebut sebagai kelahiran semula jadi. Amalan ini kini semakin populer. Kami ingin merasai pengalaman ini kerana pada waktu itu ketika kami di Ukraine mula melihat bagaimana kelahiran berlaku di sana, itu kami belum mengembangkan ini dengan begitu kuat. Kelahiran secara semula jadi untuk contohnya di rumah dengan bidan, tanpa campur tangan, tanpa pendaftaran. Tanpa semua perkara itu, di Ukraine pada waktu itu belum begitu berkembang. Oleh itu kami mula melihat, dan kami sudah lama ingin pergi ke Bali. Kami telah mengembara di India. Terjadi revolusi ini yang berlaku di Ukraine. Secara keseluruhan kami sedikit terlambat dan mengubah rancangan. Kami tiba di Ukraine. Kami berkahwin di India, berkahwin di Ukraine. Dan kemudian kami tahu bahwa kami akan mempunyai Kirill. Dan kami memutuskan bahwa Bali memang menunggu kami untuk ini. Dalam iklan, dalam video, di brosur atau setem yang berkaitan dengan Bali, seringkali menggambarkan sawah padi. Padi di sini adalah produk makanan yang paling utama, tetapi ia juga membawa pendapatan sebagai objek pelancongan. Di sini, mereka membawa pelancong untuk lawatan dan membuka restoran di sawah padi. Jadi kita boleh minum cappuccino dan melihat teres padi. Atau tentang bagaimana penduduk tempatan mengorek di dalam lumpur. Tetapi pada masa yang sama mereka gembira dan tersenyum. Pujian sudah termasuk dalam harga. Sasha Smiles berapa peratus siapa? Di Bali, bukan sahaja kanak-kanak selesa tetapi makhluk-makhluk kecil lain. Kehidupan di sini meriah, di mana-mana saja. Setiap sentimeter persegi dipenuhi dengan kehidupan. Kami tinggal berhampiran, sungai dengan hutan. Kau hanya keluar dan itu saja. Saya
buang sisa organik ke dalam hutan. Di sana kami telah menggali sebuah lubang dan saya secara tidak sengaja keluar ke hutan ini hampir setiap hari dan itu sangat mengagumkan. Semua dipenuhi dengan kehidupan. Kupu-kupu, saya benar-benar terpesona. Ini adalah kupu-kupu yang begitu cantik dari pelbagai spesies. Nah, bagaimana? Dengar, Salji, apa yang boleh dibandingkan dengan kupu-kupu yang cantik ini yang terbang begini? Lalat. Ada yang besar-besar macam burung dan marik macam burung. Kau fikir, wow, ini hampir seperti burung. Kau pikir, wow, ada yang kecil, yang ini seperti abu-abu. Dan kau hanya mengamati semua ini, apa yang, wow. Dengan jumlah serangga yang banyak di Bali, kita hanya boleh terbiasa atau lebih baik lagi mengaguminya. Pendek kata, ada yang berkelip, sesuatu yang terbang, itu adalah kunang-kunang, entah apa. Di sini ada banyak serangga pelbagai jenis. Air tawar, amfibia. Ini adalah kelebihan atau kekurangan. Ini adalah kelebihan. Jadi itu juga adalah kekurangan. Di sini burung-burung bernyanyi setiap hari. Ada juga kata yang menguak seperti tiup. Dan bunyinya seperti ada orang yang kentut. Monyet-monyet tidak menghampiri tupai. Tidak, di sana hanya ada squirrel. Squirrel. Ya, di sini monyet agak jauh, tapi ada satu yang datang ke sini, tapi kami tidak bercakap. Adakah mereka takut? Mereka takut dengan monyet itu karena mereka sedikit menyerang kami, kawan monyet menggigit saya. Dan kami sangat takut. Mereka merampas air kami, kawan-kawan merampas selipar dan merosakkannya. Dan anak-anak semua melihat ini dan sekarang mereka takut. Monyet juga menggigit saya di sini, tapi itu cerita lain. Jadi pada waktu itu saya terfikir bahawa saya agak tidak percaya dengan perubatan Indonesia. Dan saya hanya berharap bahawa monyet itu tidak gila. Bagaimana hubungan kamu dengan perubatan secara keseluruhan? Dengan sistem perubatan? Bibir di sini tidak begitu baik. Nampaknya mereka membuat tambalan, sepertinya mereka menggunakan komposit atau apa namanya. Semuanya dilakukan dengan ultraviolet, dibor dan dipotong. Jadi kamu lihat seolah-olah pendekatannya betul, tapi akhirnya tambalan itu jatuh selepas beberapa bulan. Kau tahu, kita perlu bercakap terus dengan dia. Kau buat macam ni, lepas tu macam ni, lepas tu macam ni. Maksudnya secara kasar, jika ada alat seperti cermin, saya boleh lakukan sendiri dengan lebih baik. Mungkin kerana tahap perubatan di sini sering lebih rendah daripada klinik kami yang paling jauh. Jadi kadang-kadang emigran terpaksa merawat diri sendiri. Saya boleh buat sendiri, ya, secara kasar, ya. Saya tidak bercakap tentang apa yang perlu saya lakukan kerana semuanya baik-baik saja di sini, semuanya baik-baik saja. Saya mengalami sakit yang teruk, ligamen ini terkoyak. Saya jatuh dengan Kiryuha ketika dia kecil, terjatuh di atas anjing. Lebam, muncul, ligamen saya robek, sakit, teruk. Di hospital, mereka kata semua baik-baik saja. Hidup normal, tapi sakitnya luar biasa. Mereka kata, kita buat sinar X. Selepas sinar X, mereka kata, tiada patah, semuanya baik. Tapi saya rasa ada yang salah. Saya cari info di internet. Di mata saya ada sesuatu seperti padang, filem lama, coklat, hitam putih. Mereka tidak baik. Kita buat. Sinar X, mari kita pergi. Mereka berkata, tidak ada yang patah, semuanya baik. Tapi saya rasa ada yang tidak kena. Mereka tidak memberikan diagnosis, jadi saya mencari di internet. Bertanya kepada orang lain. Saya berjumpa dengan orang-orang yang mempunyai kecederaan serupa. Saya mula bertemu dengan orang-orang yang mempunyai kecederaan yang serupa dan mereka hanya... Saya baru tahu bahawa ini adalah ligamen, tetapi saya ingin memahami struktur di lutut itu, apa yang ada di dalamnya, di mana ia terikat, saya sedar di mana saya sakit, apa simptomnya. Marik, juru teknik bunyi, ketika baru tiba di Bali, bekerja sebagai teknikal di Pawagam. Di sini, Anda boleh menemui pelbagai aktiviti yang ada di kampung, di Ukraine atau di negara lain. Anda tidak akan menemui sesiapa di kampung yang membuat film, atau sesiapa yang mengadakan festival di kampung. Di sini ada banyak restoran, ada juga salon kecantikan di mana-mana, ada konferensi dan bilik dan sebagainya, semuanya ada di sini. Sebenarnya saya berpindah dari kampung ke kampung dan Anda semua ini ada. Dan saya pergi ke sana pada mulanya, saya pergi ke sana 2 kali seminggu. Kemudian mereka memberi saya lebih banyak tugas. Tetapi adakah tugas tambahan yang muncul selepas pandemik?
Marik kehilangan pekerjaan dan majikan berkata, "Maaf Marik, kami tidak dapat lagi, bagaimana nak kata, menyara kamu." Jadi dari segi itu, kerana mereka membayar, mereka tidak membayar cukai. Semua permohonan dan pengurusan ini dan sebagainya ditambah gaji dan maaf. Jika anda ingin menjual kitasi anda untuk tahun depan, kerana tinggal beberapa bulan sahaja, beritahu kami, jika anda bayar, kami akan uruskan untuk anda. Tetapi kami tidak dapat lagi menjadi penaja anda dan anda juga tidak boleh bekerja dengan kami, jadi anda kini bebas. Bertahun-tahun hidup tenang di Bali membosankan. Jika bukan kanak-kanak, tentu orang dewasa. Dengar, sebenarnya sekarang saya sudah ingin merasai sedikit peradaban. Sebenarnya kehidupan di sini seperti di kampung, anak-anak seronok, tetapi tetap rasa ingin. Beberapa kawan berkata, terutama mereka yang baru tiba, kata, "Saya sudah tinggal di sini selama 6 bulan. Saya rasa seperti sudah bersara. Sepanjang hari, terutama mereka yang bekerja melalui telepon secara jarak jauh. Mereka merasa seperti sudah bersara. Macam mana kamu bertahan di sini? Bagaimana kamu sudah tinggal di sini selama 8 tahun?" Di sini memang ada suasana yang sangat baik dan santai. Kami sudah sangat-sangat ingin keluar ke bandar. Ini yang mana kami ingin pergi ke Kanada. Walaupun di mana-mana saja, di mana-mana di Isla Lavantoi. Serius. Tapi bukan berpindah, tetapi pergi. Hanya untuk mendengar bunyi kereta. Jom tengok. Momen yang paling ideal adalah ketika kamu tinggal di kampung, tidak jauh dari bandar besar. Di sana, di mana ada gunung, sungai, padang, hutan, laut, dan sebagainya. Dan dalam jarak yang mudah diakses. Jadi, 20-30 km ada bandar besar di mana kamu boleh, jika perlu, pergi ke sana, ke tempat yang lebih meriah. Tetapi jarak dari tindakan ketenteraan sangat membezakan situasi di Bali dari Eropah dan CIS. Dan orang-orang seolah-olah tidak peduli tentang perang, kan? Saya rasa, saya tidak pernah bertemu dengan orang-orang agresif. Di sini hampir tidak ada yang bercakap tentang topik ini. Maksudnya dalam berita-berita buruk. Di sini semuanya ada dalam momen dan dalam kegembiraan mungkin. Mungkin saya memang begitu, entahlah. Tapi saya tidak pernah bertemu. Saya suka bandar-bandar besar dan peradaban. Bali bukan tentang itu. Jika bukan untuk diri sendiri, maka untuk anak-anak berbaloi melawat pulau liar kaya ini. Tentang dia, ada lagi episod di saluran saya, jadi jangan lupa subscribe YouTube, Instagram saya, di mana-mana saya Vova Karmanov. Selamat tinggal.